أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama untuk kita menghadirkan diri kita untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan ilmu tentang amal ibadat kita, iaitu ilmu fiqh. Dan insyaAllah malam ni kita sambung berkaitan dengan jenis-jenis mandi sunat. Ya, betul lah, jenis-jenis mandi sunat. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi wa ulumikum fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi-mandi yang disunatkan ialah 17 mandi. Banyaklah mandi hak sunat ada 17. Hak yang kita sunat, hak yang wajib mandi, hari tu ada beberapa perkara, iaitu ada 6 yang mewajibkan kita mandi wajib. Ada pun hak sunat ni ada 17. Ada 17 perkara yang sunat untuk kita mandi wajib. Yang pertama iaitu mandi hari Jumaat bagi orang yang hendak pergi sembahyang Jumaat. Jadi hari ni hari Jumaat. Jadi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat dia mandi. Itu adalah yang afdal. Ya. Kalau kita bangun waktu pagi tu, waktu fajar tu, kita dah pun niat untuk mandi hari Jumaat. Adakah terhasil sunat? Tetap juga terhasil. Tapi yang afdalnya muka surat 95. Ya. Kalau cetakan lama wallahu alam dekat-dekat tu lah sunat mandi wajib. Jadi kalau yang bangun pagi sembahyang Jumaat, nak pergi hari Jumaat tu, sembahyang subuh, dia mandi dah siap-siap, iaitu sahaja aku mandi sunat hari Jumaat, dah pun terhasil solat ataupun mandi sunat dia dah pun terhasil, dapat dah pahala. Namun begitu ulama kata yang afdalnya ialah ketika kita hampir hendak pergi Jumaat.
Maksudnya kalau kita balik kerja, kemudian kita mandi itu untuk pergi solat Jumaat dah. Berartinya itulah ia afdal. Begitu juga kalau solat sunat hari raya. Hari raya sebab dia pagi. Ya, hari raya ni kita naik sahaja matahari, kita dah boleh laksanakan solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi bangun pagi itu sudah pun afdal untuk kita mandi sunat, nah. Yang kedua, sunat yang kedua ialah mandi sunat 2 hari raya fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Nah, hari raya fitrah ataupun hari raya Adha, hari raya kurban. Jadi waktu mandinya ialah mulai daripada tengah malam bagi hari raya tersebut. Dah dapat dah pahala. Kalau sembahyang Jumaat tadi bangun subuh tu, kalau hari raya ni malam tu kita mandi waktu malam tu ataupun tengah malam tu pukul 12 malam mandi, kita sunat untuk hari raya kita, berarti dah dapat dah terhasil untuk mandi sunat hari raya. Namun begitu ya afdal, macam saya kata tadi, iaitu bangun waktu pagi tu kita mandi sunat hari raya. Jadi itulah yang waktu yang afdal. Ataupun yang kita kata setelah naik fajar lah. Naik fajar tu fajar sodik lah, subuh lah. Waktu subuh tersebut. Lain dengan naik matahari. Dan naik matahari terhasil juga sunat tersebut, tapi hilang hak ia afdal. Okey. Boleh dah. Ni kita dah buat, sentiasa buat. Yang ketiga, mandi minta hujan. Nah, rupa-rupanya kita mandi minta hujan ni ataupun istilah dia istisqa. Ya, kita mandi hari ni tak hujan, lama dah tak hujan, dia kemarau lama, lalu kita pun nak buat solat sunat istisqa. Jadi nak turun daripada rumah nak pergi ke masjid ataupun ke lapangan yang mana-mana, maka hukumnya adalah sunat kita mandi. Ni kita jarang ni. Ni antara amalan yang jarang sangat kita laksanakan. Nah, minta hujan. Begitu juga mandi kerana gerhana. Gerhana bulan ke, gerhana matahari ke. Kalau bulan waktu malam, kalau gerhana matahari waktu siang. Jadi hari gerhana tersebut kita sunat juga mandi. Sebab tu ulama kata ni, ya, hak yang berkaitan dengan hak kita ambil hak daripada istisqa ni. Jadi ulama kata bagi seseorang yang hendak menunaikan solat solat seorang diri, waktunya ialah ketika dia hendak solat sunat. Jadi kalau dia nak sembahyang sunat minta hujan tu, sunat berjemaah. Tapi kalau dia tak boleh berjemaah, dia buat seorang dia ya. Nah, duduk dalam kampung semua orang lain malah, dia seorang ya. Jadi ketika dia nak pergi sembahyang tersebutlah sunat untuk dia mandi. Begitu juga jika ingin berjemaah, waktu masuknya ialah dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat, habis waktunya setelah selesai menunaikan solat. Jadi waktu untuk kita berjemaah juga pun bila nak turun tu jugalah waktu mana-mana yang sunat untuk kita mandi. Ni ia cara kita buat sangat-sangat lah. Jadi kemudian mandi sunat kerana gerhana matahari atau bulan. Bila ni waktu dia? Iaitu apabila berlaku perubahan. Yakni apabila berlaku gerhana. Bila masuk waktu gerhana, terus dah kita boleh solat sunat gerhana. Ya, ni kita pun tahun lepas ada berlaku. Tahun sebelum ni bulan pun ada, matahari pun ada. Tapi kita tak mandi. Kita mandi biasa, tak niat. Berartinya mandi tu jadi mandi adat, tak dapat pahala lah. Tapi kalau kita niat, maka kita akan dapat pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari tu kita pun tak tahu, jadi kita mandi biasalah. Adat kita nak pergi masjid, mandi dulu. Maka ketika itu
tak dapat pahala lah di segi hak mandi tu disebut. Begitu juga dia kata mandi yang keenam. Tadi gerhana bulan, gerhana matahari. Yang keenam mandi kerana kita memandikan mayat. Memandikan mayat tersebut ukur dia wajib. Dan lepas daripada kita memandikan mayat, berarti kita juga sunat mandi sendiri. Orang tak mandi kita kena mandi sendiri. Mayat kita terus mandi. Ni kalau mayat bangkit mandi kita pula, jam. Kita mandi sendiri. Sebab apa ni? Ni antara cara untuk menghilangkan satu hak kita kata bau mayat, ataupun juga untuk apa nama dia panggil apa? Badi mayat. Badi mayat tu juga kena hindar tu. Sama ada kita nak pergi mandi awal tu pun, misal kata sebelum pergi mandi mayat tu kita dah mandi dah, boleh. Lepas mandi mayat kita mandi pula. Sebab tu dia kata pun ini antara benda sunat. Mandi kerana memandikan mayat, berarti kalau kita kata memandikan mayat, berarti lepas kita mandikan dia, berarti kita mandi. Maka kita niat sahaja aku mandi kerana memandikan jenazah. Lepas mandikan jenazah dapat pahala lagi. Allahu Akbar. Umat Nabi Muhammad ni sungguh banyak pahala. Setiap perbuatan amalan nak taat kepada Allah berarti sunat mandi. Kemudian yang ketujuh, mandi kerana masuk agama Islam. Berartinya orang kafir masuk Islam bukan wajib mandi, dia sunat sahaja. Sunat ke mana ustaz? Dia baru sunat satu hal. Yang keduanya junub dia tu takkan ambil lepas dengan ambil air semaya gitu ya, kena mandi junub dulu kok. Jadi junub dia hak masa dia bukan Islam tu tak kira. Dia tak kira lagi. Bila masuk Islam, junub lepas masuk Islam, hak tu baru kira. Jadi dia masuk Islam tersebut ukur dia sunat. Dia tak masuk dalam hak 6 tu. Hak 6 kita baca dah sebelum ni, tak masuk orang yang baru memeluk agama Islam. Kau masuk itu? Tak kan? Ni dia masuk sunat ya. Jadi kalau Cina masuk, bukan masuk Melayu, masuk Islam. Cina masuk Melayu tak ada apa. Cina masuk Melayu macam mana? Sunat. Bab beza Cina dengan Melayu sunat dia tu. Potong buru. Tu yang dia kata sunat. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan masuk Melayu. Potong tu kalau Cina nak masuk Islam, mu nak masuk Islam kena sunat dulu. Ada. Tak sunat tu orang panggil wajib tahsini. Tahsin maksudnya wajib juga tapi untuk kecantikan, untuk kesesaan kemah. Kalau dia masuk Islam dia tak sunat-sunat. Macam mana? Sah masuk Islam dia? Sah, tak ada masalah. Sembahyang dia sah. Sah kalau dia basuh kuluk dia. Basuh. Buka, basuh. Sembahyang. Sah. Maka ketika itu maksudnya wajib tahsiniah. Lepas tu sunat tu juga wajibnya kerana bimbang takut kita najis tersakut di dalam hasyafah tersebut. Itu wajib tahsiniah. Kita ada wajib daruriyah, wajib hajiah dan juga wajib tahsiniah. Jadi hak daruri, hak tu mendahului hak keperluan kita, hajat kita. Dan juga wajib hak hajat ni dia mendahului tahsin ataupun di segi sebab tu semaya kita sah tak pakai. Kalau orang tu semaya dia tak ada pakaian dia semaya. Sah tak semaya dia lumur dengan tanah tuduk kulit dia. Sebab pakaian tak ada, sah juga. Sebab semaya tu kok mana pun kena semaya. Jadi hak tutup aurat ni tahsiniah. Jadi kalau tak ada sembahyang gitu. Tu ukur fiqhnya, perbicaraan dia. Okey. Kemudian orang yang gila kerana hilang gilanya. Gila. Kemudian sihat. Dia pun mandi sunat. Sahaja aku mandi sembuh daripada gila. Dapat pahala. Hak ni tak kena pada kita. Tak ada orang nak pun jadi gila.
Aku nak jadi gila. Lepas ni ada boleh sunat, mandi sunat gila. tak ada orang nak ni. Nak. Jadi orang yang gila ni dia sunat juga. Ilmu baru. Hak mandi kafir tadi. Walaupun mandi sunat hak orang masuk Islam tersebut, ni ulama buat perbahasan lagi. Ni seronok ni. Nampak hukum tadi sunat saya kata tadi kan? Tengok. Mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifah atau wiladah. Maksudnya dia tak pernah berjunub lagi sebelum ni. Hukum dia sunat. Tengok keterangan. Jika dia berhadas besar semasa kafir, tak masuk dalam hotner tadi ni. Tak masuk dalam hotner. Dia bagi masuk sini. Jika dia sudah berjunub, kafir tersebut, wajiblah mandi setelah masuk Islam mengikut pendapat yang asah dan muktamad. Tadi saya kata tak wajib kan? Masuk dalam hak sunat. Tapi yang asah dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau dia pernah setubuh sebelum ni ataupun dia pernah berhadas besar, sama ada dia beranak ke ataupun dia mari haid ke, kalau orang perempuan, maka kata pendapat yang asah dalam mazhab kita, dia kata yang muktamad mengikut pandangan Imam Nawawi ialah wajib mandi juga. Tu menyebut yang asah. Jadi kita pakat guna yang ni lah, yang asah ni. Setelah dia mengucap, lepas pada itu ajar dia pergi mandi. Kalau dia pernah melakukan persetubuhan ataupun dia pernah keluar mani dan sebagainya. Ada pendapat yang kedua. Ada pendapat kan orang kafir ni baru masuk, dia pun tak tahu apa tentang agama. Ajarlah slow-slow. Kita tengok. Mengikut kil ataupun pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, juga ni daripada mazhab Syafi'i, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam. Dari pendapat ni adalah pendapat yang lemah. Jadi Nawawi dia tasihkan wajib juga orang yang baru masuk Islam tersebut dia mandi kalau dia pernah melakukan asbab yang menyebabkan wajib mandi. Faham baik-baik. Tu pendapat yang asah. Kita kata payahlah, nanti dia susah pula nak mandi, dia nak mandi pun tak reti lah. Maka wajiblah kita ajar. Tapi supaya saya kata tadi, nak ajar dulu dia, lepas ni mandi seperti biasalah. Kalau dia mandi hari ni, tak ada hari ni, minggu depan, tak ada minggu depan, tahun depan kita kata jadi lambat, maksudnya boleh diajar pelan-pelan lah bagi dia. Tu pendapat yang pendapat yang kuat lah. Tapi walau begitu, bila benda ni masuk khilaf, maka dia tak terkategorikan dalam benda hak muktamad, hak 6 yang kita baca sebelum ni. Itu benda hak yang menjadi khilaf. Kemudian yang keberapa tadi? Mandi hendak orang yang pitam kerana hilang pitamnya. Tadi hak gila nah. Yang ke-9, bila dia pitam berartinya sunat juga untuk dia mandi. Jadi mandi setelah siuman bagi orang gila ataupun pitam sekiranya dia tidak berjunub. Itu ulama buat lagi. Dia pitam, lepas tu sebelum pitam tu dia berjunub. Hak mana nak mandi dulu? Hak junub. Sebab mandi hak junub dia terakat sekali hak sunat. Begitulah. Jadi kalau begitu sekali mandilah, tak payah mandi banyak kali. Kemudian yang seterusnya ialah mandi ketika hendak ihram. Ni kita pergi Mekah kan, nak pergi buat haji, nak buat umrah. Bila kita nak pakai ihram tu, sunat kita mandi dahulu. Kalau dah niat, baru nak pergi mandi, hilang dah sunat dia tersebut. Bahkan membahayakan kita balik. Kecuali bila kita nak masuk Mekah pula. Masuk Mekah dah. Tadi niat di miqat, di miqat,
Kita mandi situ. Sebelum niat kita mandi. Mandi itu sunat, dia panggil sunat ihram. Bila masuk Mekah, hukum lain pula, iaitu mandi kerana masuk Mekah. Tapi mandi masuk Mekah ni kena berhati-hati sebab kita masih lagi tertakluk dengan larangan dalam ihram. Maksudnya larangan dalam ihram 13 perkara tu, antaranya bila mandi tak ada masalah, sunat. Tapi pastikan jangan gugur rambut. Ataupun bulu-bulu yang ada pada tubuh badan kita, ya, dengan sebab perbuatan. Tapi kalau sebab air jatuh atas kepala kita, tak kena bayar dam. Tapi dengan perbuatan kita garu, letak shampoo, serupa jatuh tu dia. Ataupun dalam duduk mandi tu letak sikat, tarik lekat di sikat dengan sikat perbuatan. Kita berkata, ni bukan rambut aku ni, rambut ada sikat dah. Dia kira rambut kita. Kecuali rambut tu tengok-tengok tu dia, tu panjang. Hak kita ni keruk-keruk tengok jumpa rambut hak panjang tu. Confirm tu bukan rambut kita. Tapi kalau hak lekat kadar mana-mana hak ada rambut kita panjang tu, berarti hukumnya jatuh rambut kita. Bukan kata siapa masa mandi tu. Lepas pada mandi kita sikat pun kena juga dah. Ataupun masa kita sikat tadi, rambut tak perasan. Bila letak sikat tersebut di atas bilik air dan sebagainya, masuk kali kedua tengok ada rambut. Rambut ni macam rambut kita. Walaupun kita dah pun gutir dah, lepas dah tawaf kita, sa'i kita dah boleh tahlul dah, tetap kena bayar dam jugalah sebab sikat kita dan memang kita menyikat masa tu. Sebelum ni sikat tu baru beli kedai RM2 sana. Kalau orang bagi rumah boleh jadi hak bukan. Tapi kalau hak kita baru beli memang confirm hak kita guna je, masa tu je baru guna, lekat rambut pergi kena bayar. Berapa seekor kambing? Selah RM5. Jangan bayar RM500. Kena bagi RM500 bagi kat mutawif dia. Mutawif dia pandai nak buat apa baki tu. RM495 jenuh makan nasi arak gitu. Mana? Orang baru sedar biu. Orang baru sedar biu, dia tak kira pitang tu. Dia tu kira apa panggil perbuatan yang dibuat untuk dipitang, untuk dia pensar ya. Tu dia tak termasuk dalam bab pitang kerana biu tersebut. Tak masuk tu. Tak masuk dengan tu sebab misal kata kita nak operation dah, lepas operation tu bius penuh lah tu. Kita kata bius penuh. Kalau bius separuh tu memang lagi tak wajib dah. Tak sunat pun. Hak ni bius penuh. Tak sedar apa. Saya pun 2 kali kena. 2 apa 3 kali tu. Bius penuh kan. Bila kita kena bius, sedar pada bius tu masuk dalam pita dah. Tak masuk dalam bab pita ni lah. Kalau hak pita tu kira bab gelap mata pun jatuh sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita juga nak buat juga. Biasa kalau orang bius penuh ni memang dia tak larat nak mandi dah. Mungkin tentu dah hak ni sakit jatuh ke sakit apa. Hak ni memang teruk tak larat nak mandi dah ni. Tapi andai kata kita ni dibius, lepas tu kita sihat balik, lepas pada bius tu sihat balik. Boleh tak aku nak mandi sebelum mandi bilik air tu, aku bakit masuk bilik air, mandi pita. Jadi hukum dia harus, insya-Allah boleh kita qiyas kepada orang yang pita ni. Tapi ulama tak bahaslah bab tu. Sebab itu sebab perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Wallahu alam. Bagus soalan moden tu. Kemudian dia kata mandi kerana wukuf di Arafah. Ini masuk dalam bab haji. Mandi wukuf di Arafah. Bila kita nak pergi wukuf, kita nak pergi wukuf tu turun di Mekah tu, kita mandi sunat ihram. Kalau orang buat tamattu', sunat ihram. Dan juga dia dah dapat dah pahala sunat untuk wukuf tersebut. Terutamanya orang yang buat haji ifrad dengan haji kiran. Dia mandi. Dia pakai ihram dah, sebelum turun tu dia mandi. Maka ketika itu
dia akan dapat juga pahala mandi sunat. Ni kalau kita masuk dalam situasi tepat ni, bolehlah kita buat benda ni, insya-Allah lah. Yang ke-13, mandi kerana bermalam di Muzdalifah. Pergi Muzdalifah dalam bab haji ni, nak bergerak sahaja, masuk tempat yang baik, sunat mandi. Pergi Muzdalifah boleh mandi juga dah, ustaz. Orang Paulak ni di pada Arafah kita nak mandi. Adakah nak mandi di hotel atau masuk di Arafah baru nak mandi? Terhasil dah di hotel pun terhasil, di pada Arafah juga terhasil. Cuma mandi tu ingat kita dalam larangan ihram. Masuk Muzdalifah, malamnya tu kita masuk Muzdalifah pula. Lepas maghrib macam ni kita gerak. Sampai di Muzdalifah, cari bilik air, mandi pula. Tapi ingat, sunat mandi tersebut, tapi kena jaga larangan dalam ihram. Benda tu tak sunat sebab Nabi buat. Jadi sunnahlah kita buat pun. Bab larangan dalam ihram, kalau bukan kerana kita garu dan sebagainya, tak ada masalah apa. Cuma sekarang ni kita nak mandi tu jadi kekangan. Tempat yang sepi, orang ramai, masjid ataupun bilik air juga terhad. Muzdalifah ni ada hingga sikit lah. Tapi sebab bilik air dia 2 tingkat. Muzdalifah banyak sikit bilik air sekarang ni. Kalau di pada Arafah masih sikit. Dengan sebab tempat kita sepi, orang pun duduk lama. Pada Arafah tu jadi beratur lama. Muzdalifah orang duduk sekejap tapi masih lagi ramai orang. Sunat juga mandi kalau kita nak pergi ke Mekah, kita kena tulis perbuatan kita. Apa yang aku nak ambil peluang pahala yang Nabi pun buat dalam ibadat tersebut. Sampai situ kita mandi. Jadi memang di pada Arafah tu duduk 2 hari, nak masuk 8 bulan, 9 bulan masih ada di sana. Berarti tak tak mandi. Jadi mandi sampai sana walaupun itu 8 bulan, kita mandi di bilik air tersebut, niat mandi pada Arafah. Tu comel sangat. Ramai orang terbabah gitu ya. Dia mandi biasa 40 panas-panas pergi mandi. Mandi tu rugi, tak niat nak. Hak mula-mula tu. Dah tu 2 hari duduk mandi 4 kali dah ustaz oi. Saya mandi 5 kali. Hak mula-mula je. Kalau hak mula-mula tak buat, hak kedua buat, hak kedua je. Hak 2 tak buat, 3 tak buat, baru ingat hak keempat tu kira. Kira hak niat tu. Hak sebelum ni 3 tu tak niat. Hak yang keempat, yang kelima baru niat. Masya-Allah, tabarakallah. Sempat dia kira mai air sana pada Arafah. Kemudian yang ke-14, mandi kerana melontar jamrah yang 3 di Mina. Balik melontar Mina tu sunat mandi. Ni ya sungguh jalan 4 km, 3 km. Lebih kali dia. Tak ingat dah. 3 kilo pergi. Lebih lagi dah ni. 3 kilo kita tak apalah, 3 pergi 3 balik, 6 km. Tak perlu busuk bangal lah. Pakaian tu, tapi sana dia berpeluh kering dan tubuh kita pun tak berbau masam. Macam cakap kita ni jalan 1 kilo ataupun 500 meter balik mari, bolehlah akak ni hangi bau. Sana insya-Allah dia tak berbau sebab cuaca kering, kat kita cuaca lembat. Tapi namun begitu sunat juga untuk kita solat mandi kerana balik daripada melontar jamrah 3 hari termasuklah hak kita melontar hari Aqabah tu 10 hari bulan balik mandi. Lepas tu 11, 12, 13 juga sunat kita mandi, bersihkan diri kita setelah kita melaksanakan ibadat peruntuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-15 dia kata mandi kerana tawaf, iaitu tawaf kudum, tawaf ifadah dan juga tawaf wada'. Lepas balik tawaf, sa'i kita pun mandi sunat juga. Kadang-kala juga saya sendiri pun balik-balik mandi biasa lupa. Memang perlu
Sunat juga bila kita balik ke hotel tersebut mandi kerana tawaf. Tawaf kudung ke, tawaf ifadah ke, tawaf wadak ke, sunat. Dan yang ke-16 mandi kerana sa'i. Dia asingkan sini. Berartinya tu nak jadi banyak tu. Dia asingkan antara tawaf dan juga sa'i. Biasanya bila kita tawaf sekali dengan sa'i. Lepas pada sa'i baru balik mandi. Jadi terhasil. Kalau kita lepas tawaf balik mandi. Kemudian pergi sa'i pula. Lepas tu balik mandi. Terhasil boleh dua. Tapi larat kan nak main pusing pergi mari. Dok lah pakai buat sekaligus balik sekali ya. Hak tu biasanya hak yang kita buat. Jadi tiap-tiap hari tadi kita sunat tiga keadaan tadi sunat kita mandi dia. Masalahnya adakah nak mandi sebelum ataupun nak mandi selepas. Kita nak pergi tawaf tu, nak pergi tawaf tu mandi ke ataupun balik tawaf tu mandi? Lepas balik mandi ke lagi mandi? Dikira sunat. Kalau kira pada kitab kita ni dia tulis mandi kerana tawaf, mandi kerana sa'i. Adakah kita nak mandi dia tu mandi sebelum tu ke ataupun mandi selepas yang dikehendaki oleh syarak? Nak tahu mana tu? Agak-agak kita nak tahu mana? Tengok. Dia kata dalam tidak sunat mandi kerana hendak melontar di Jamratul Aqabah pada hari Nahar kerana hampir masuk untuk mandi sunat Muzdalifah. Tengok. Saya kata tadi boleh mandi juga sunat. Tapi kalau kita kata tak sunat mandi kerana hendak melontar di Jamrah Aqabah. Berartinya kita tengok situ pun ayat tu nampak dah. Iaitu bila kita nak pergi melontar tu baru mandi. Bukan balik. Bukan balik. Tapi nak pergi melontar, nak pergi buat amal tersebut, kita mandi. Dan sebab apa dia kata sini Jamratul Aqabah pada hari Nahar, iaitu hari raya 10 tu. Kenapa tak sunat masa tu? Kerana hampir masuk untuk mandi sunat Muzdalifah. Maksudnya kita masuk Muzdalifah ataupun daripada Arafah kita pergi masuk kita pergi melontar dulu. Boleh? Lepas melontar tu baru masuk ke Muzdalifah. Berartinya kita mandi kira Muzdalifah je lah. Sebab hak tu kita pada Arafah terus pergi melontar baru masuk Muzdalifah. Boleh keadaan tersebut. Ataupun daripada pada Arafah kita pergi Muzdalifah mandi sunat terus kita pergi melontar. Boleh dalam situasi ibadat haji. Jadi tu dia kata tak sunat pada hak yang Aqabah sebab tempoh masa dia pendek sangat. Tak ada duduk sekejap takkan nak mandi pula. Dalam situasi kita lah ni memang sesuai sangat hukum ni. Tak sunat sebab tepatnya crowded sungguh. Orang padat nak cari nak mandi macam mana. Jadi mandi bila kita sampai Muzdalifah kita mandi, ataupun bila Mina tu 3 hari 10, 11, 12, 13 kita pergi melontar. Nak pergi melontar masa-masa mana pun boleh walaupun dia ada jadual dia. Jadual yang telah ditetapkan oleh muassasah, tapi fitrah masa tersebut panjang 24 jam. Tengoklah waktu mana dia nak suruh kita pergi melontar. Sebelum pergi melontar sunat mandi dulu. Tu dapat pahala. Bukan balik tu baru mandi. Okey. Itu betul sikit kita pusing tadi. Okey, yang seterusnya mandi tadi. Mandi kerana masuk ke Madinah. Masuk kota suci Madinah pun sunat mandi juga. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tempat yang suci, 2 tanah haram. Mandi kita balik mari tebing tinggi ni, mandi sunat tak? Tak sunat. Pergi ke Kelantan tak sunat. Tapi pergi Madinah sunat. Pergi Mekah
sunat. Kerana apa ni? Kerana menghormati, memulia kata tempat yang begitu agung atas muka bumi ini. Orang gila dan orang yang pita yang diketahui keluar mani ketika gila atau pita, wajiblah mandi yang sah dah. Nah, gila, lepas gila tu memang keluar mani belum tu. Gila tapi setubuh orang. Lepas musda gila tu memang kena mandi wajib lah, bukan mandi sunat, mandi wajib. Begitu juga orang pita tadi, kalau dia tahu dia juga pun berjunub ataupun dia keluar mani, berartinya dia juga kena mandi wajib. Orang gila perempuan keluar haid, habis haid sehat dia, mari haid gila. Lepas keluar haid selesai semua, sembuh, mandi wajib. Mandi kerana hendak ihram itu sama hukumnya bagi orang yang balik, orang yang belum balik, orang gila ataupun orang haid, sama ya. Berartinya kalau dia tu haid, ni ada persoalan dalam ibadah haji. Dia haid, adakah sunat juga dia mandi? Ada, dia masih dalam haid. Dia nak pergi Mekah. Dia bila nak pergi Mekah tu sunat mandi. Ataupun dia nak masuk Madinah, sunat mandi. Sampai Mekah, dia sunat ikut mandi ikut mana pun. Tapi dia haid, terangkat kalau tak mandi dia? Tak terangkat di segi haid dia tu sebab. Cuma mandi tu tetap sunat. Dia datang haid, dia dah haid pun. Bila masuk Mekah, tetap hukum dia sunat. Jadi dia mandi tu bukan mandi untuk hilangkan kotor dia saja, tapi sunat kerana masuk tempat tersebut. Jangan kata mudah haid, hak wajib tak boleh, hak sunat pun tak boleh jugalah. Dah sunat tetap terhasil kalau dia mandi dengan niat. Cuma tak terakat hak haid dia tu, tak terakat lagi sebab masih haid lagi. Tu faham baik-baik. Mandi kerana masuk Mekah itu sama hukumnya bagi orang yang ihram kerana haji atau ihram kerana umrah. Sama ya, sebab itu sama-sama ibadat yang dituntut. Kemudian mandi kerana melontar jamrah yang 3 itu disunatkan pada tiap-tiap hari melontar, melainkan Jamratul Aqabah hari ke-10, maka tidak sunat mandi untuk melontar kerana apa? Hampir kepada Muzdalifah. Tu kena qaid situ. Hampir kepada Muzdalifah. Tak sunat tu sebab tempoh masa dia dekat dengan Muzdalifah. Tapi kalau dia hasil, mungkin terhasil juga untuk dia sunat sembahyang tersebut. Misal kata situasi kita ni di Malaysia, kita pergi ke sana, pergi Muzdalifah dulu. Duduk Muzdalifah sampai 12 malam, baru kita dibenarkan masuk Mina. Bila masuk Mina tersebut, pada 10 tersebut, kita sampai pagi 10 lah, misal kata 10 Zulhijjah kita sampai, duduk situ, tidur, penat dah tadi kan, tidur sebagainya. Bila nak pergi melontar? Malam nanti baru nak pergi melontar. Jadi ada sunat? Ada ulama yang menyunatkan juga untuk mandi dah ketika tu. Sebab nak melontar pula 3 jumrah esok ni pula. Itu berkaitan dengan sunat-sunat mandi yang dibahaskan oleh ulama untuk kita rebut peluang supaya kita dapat pahala tu berganda. Kadang-kadang kita dapat pahala, tapi perbuatan tu kita buat. Kenapa terdapat pahala? Sebab kita tak niat. Kita mandi itu kerana nak buat ibadat dah. Kita mandi kerana nak buat ibadat dah. Adakah itu dikira niat? Mandi itu kerana nak buat ibadat, berarti niat lah tu kan. Tak semestinya usolli. Usolli aku semaya. Sahaja. Jadi kita mandi ni kenapa ni? Mandi kenapa? Esok raya berarti dia mandi itu sebenarnya sudah ada litasan niat. Jadi tepat dia nak niat tu bila? Bila kena air tu. Air tu kena. Bukan niat masa duduk sembang. Ni aku niat mandi. Lepas tu balik rumah baru mandi. Tu tak jadi. Dia masa kita air yang mula-mula tu
Ni kita mandi ni kerana nak buat ibadat sekian. Nak mandi kerana baru masuk Mekah. Ya Allah, aku nak mandi kerana baru masuk Mekah. Ya Allah, aku mandi kerana masuk Madinah. Ya Allah, aku mandi ni kerana nak pergi melontar. Ya Allah, aku mandi ni kerana itu, kerana ni dan sebagainya. Setiap amal ibadat yang kita buat, hak ia dituntut oleh agama, bila kita iringi dengan mandi tersebut akan dapat pahala. Jadi ada 17 keadaan yang ditulis di dalam kitab kita ni, tempat ataupun masa disunatkan untuk kita mandi. Cuma tadi kita kait dah awal-awal tadi, saya buat kesimpulan balik, waktu untuk kita mandi yang afdalnya bila kita nak pergi buat benda tu. Bila kita nak tolak dah nak pergi situ. Sunat musafir. Sebelum musafir, tak ada dalam ni ni. Tak ada dah. Nak pergi musafir sunat mandi tu tak? Sunat. Begitu juga semaya sunat 2 rakaat musafir. Ada ulama buat khilaf. Maya sunat 2 rakaat musafir. Itu antara sunat. Jadi bila kita nak mandi, bila nak musafir, nak mandi esok nak pergi musafir, malam ni mandi dah terhasil tak? Kena kira terhasil juga. Tapi yang afdalnya bila nak turun, nak pakai baju hak yang kita nak tolak tu, itulah kita mandi hak yang afdalnya. Sebab tu masa yang kita betul-betul nak buat dah benda tu. Tu terhasil. Tu di segi niatnya pada hak sunat. Ada hak wajib kita dah bicara dah ke tu. Orang mandi wajib dia boleh niat awal lagi, sambung pula esok. Cuma makruh perbuatan kita tersebut sebab kita menangguhkan untuk mandi junub. Lepas berjunub, yang terbaik terus mandi. Jangan tidur junub. Tapi orang tidur terus tidur. Tapi hak sunatnya begitu. Belum tidur, mandi terus. Biasanya orang tidur kan. Orang tidur penat kan punya dah. Biasa orang tidur tapi nak cerita hak sunatnya, hak sunnah Nabi. Tapi kalau dia mandi basuh dah, kita kata basuh dah niat dah ni. Dah terhasil niat. Lepas tu sambung pagi esok lupa niat. Sah dah sebab niat dia dah tadi. Sebab dia tidak ada mualat di segi niat tersebut. Okey, soalan. Ada soalan? Ni tajuk apa pula ni? Nipah istihadah. Cikgu, ada soalan? Kalau orang yang bangun untuk sembahyang Tahajud. sunat dah ni. Dalam 17 ni tak ada. Jadi tak payah. Dalam kalau mandi tu menyegarkan. Sebab nak buat ibadat tu kan. Sebab ibadat kita buat tu ibadat sunat Kalau dah kita bangun pukul 4 pagi, kita mandi lah. Boleh? Tapi tak payah lah. Tapi saya ambil ismaya saja ya. Kalau saya pun ambil ismaya ya. Kalau ulama dulu kan mandi payah air ni dah. Bunyi kita ni dia bilik air kita sendiri mandi mudah dah. Orang dulu dia nak sembunyinya dia bangun waktu malam dah tu, mandi lapik kain. Tak mau ganggu, tak suruh bunyi bahawa dia dah mandi dah. Duk bangun ibadat pada waktu tu. Nak kereta mudah. Tiga rumah taman tu bunyi semua. Bangunlah tu ni. Awal pagi bangunlah dia. Orang dulu sampai taruh tu sampai tu dah. Masya-Allah tabarakallah tu dia. Jadi dia hukum dia harus kita nak buat sebab kalau benda tu boleh menyegarkan tubuh badan kita kan. Jadi sunatlah kita mandi. Kalau tidak bangun tak ada 2 rakaat, lali terus dah. Kalau boleh 2 rakaat baca kopi O dulu. Ada? Dah hari ni aku azam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi masjid. Okey. Niat saja aku mandi nak pergi masjid ni. Kau macam mana? Takat ni dalam 17
ni tak ada dalam senarai lah. Jadi tu orang panggil mandi untuk kita bersihkan tubuh kita sahaja. Dapat pahala juga baca bismillah sebab kita nak jadi ibadat juga. Tapi dia tak masuk dalam mandi yang disunatkan kerana ibadat ni. Supaya cikgu tanya tadi. Jadi dia mandi untuk segarkan tubuh dia, untuk tambahkan ibadat. Jadi mandi tu tak dapat pahala. Cuma di segi istilah mandi yang disunatkan yang ada dalam hadis tersebut kerana peristiwa-peristiwa tertentu, tak ada tu. Tapi hak tu dalam kita untuk menyegarkan tubuh badan kita, untuk dapatkan sembahyang kita tu lebih sempurna, tetap dapat pahala. Sebab kita buat benda tu untuk kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Tapi tak masuk dalam mandi yang disunatkan ni. Tapi dia masuk dalam bab kita nak sembahyang benda sunat, nak buat benda sunat, dia akan masuk sekali pahala kebaikan. Setiap kebaikan yang kita buat untuk benda baik, maka dia akan dapat pahala jauh daripada kita buat. Walaupun mandi itu tak masuk dalam setara ni, dia tetap juga dapat pahala. Okey. Sunat hari tak ada. Sunat hari tak ada. Hari Jumaat ada. Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat. Tak ada. Dalam buku kita ni tak ada. Tapi dapat pahala kerana kita nak dapat buat ibadat tadi. Jadi mandi sunat Jumaat ni kan? Sunat Jumaat ni. Kita niat sunat Jumaat ni, boleh tak kita waktu subuh tu, kita terus nak mandi tu kita terus niat. Ataupun macam ustaz kata, boleh. Ni tak kita nak melakukan solat Jumaat tu kita mandi. Yes. Jadi dah tadi kita cerita dah terhasil sunat dia, cuma afdalnya bila nak pergi buat benda tu. Bila nak pergi ke masjid tu kita mandi, hak itulah afdal untuk kita niat. Kalau kita niat dah pagi tadi, mandi dah tadi, niat dah hari Jumaat. Ni nak pergi Jumaat ni, aku nak mandi pula dapat pahala. Niat, tak apa. Ya tu sebenarnya waktu kita afdal. Dapat dua ke? Tak kira dapat dua ke tiga, terserah pada Allah lah. Cuma kita kata kita nak gandakan supaya dapat pahala. Bila kita nak buat ibadat tu, berartinya masa tu lah untuk kita betul-betul bersih. Dengan sabun dan sebagainya tu lah. Ikut atas kita lah macam mana. Boleh? Seorang tadi mandi balik lepas bagi mandi orang mayat kan. Sekarang kita ziarah. Ada orang kata elok kita mandi, masuk tak? Wallahu a'lam. Ziarah mayat. Wallahu a'lam. Waktu wallahu a'lam. Tadi ustaz kata mandi. Mandi itu pun mandi mayat. Kita mandi mana tadi? Mandi mayat dia. Setelah orang yang bertugas untuk mandi mayat, dia hak sunatnya. Kita pergi ziarah tak masuk. Pasal kadang-kadang ada orang ziarah ada juga dia punya badi. Tak apa mandi. Tak ada masalah. Tak termasuk. Dia tak termasuk lah. Misal kata dia pergi nak urus juga akad mayat tersebut kan. Dia termasuk dalam orang yang kategori orang yang mengurus jenazah juga. Dia boleh mandi, tak boleh mandi, sunat bagi dia. Termasuk dalam orang yang memandikan jenazah dia. Begitulah. Boleh. Ziarah mayat ni kena balik mandi. Bukan kita pergi mandi. Kita ziarah ya. Tu dia panggil petua. Tak apa balik mandi, hukum dia harus. Sebab tu menghilangkan rasa gerung kita, ataupun kita rasa macam ada badi dan sebagainya tadi melekat pada kita, boleh hukum dia adalah harus. Tapi kesimpulan dia dapat tak dapat tu bukan kita tu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Cuma hal ni kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat sedemikian. Ada pun yang kebetulan dengan kita tu, hak tu surah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat ni, dia dapat menghindarkan kita daripada rasa takut, rasa ataupun boleh menyebabkan penyakit. Zaman-zaman lah ni, misal kata ni, fix zaman lah ni, dia berubah. Misal kata wabak lah ni mudah merebak.
Jadi kita buat sebelum ni malah mandi. Jadi misal kata kesihatan kata kita kena banyak mandi. Maka kita banyak mandi perbuatan tu nak mengelak daripada kena, maka itu juga adalah jadi sunat. Jadi sunat. Pos sekarang ni kena pakai mask ni, pakai hak ni. Kalau semaya pakai hak ni makruh asal ni. Tapi sekarang ni pakai sunat pakai. Tengok. arahan pemerintah. Yes, arahan pemerintah dan juga arahan agama juga. Sebab kenapa? Semua tadi hari tu kita dah baca, kerana pemerintah suruh, kerana menjaga keselamatan itu wajib. Jaga kesihatan kita ni wajib. Daruri. Wajib kita kena jaga. Tapi apabila kita sembahyang yang tutup tu, kita nak tutup atau tak tutup? Bila baca makruh Mananya? Tutup. kita solat. Kita tutup ni. Boleh. Sekarang ni tak apa. Sekarang ni hukum dia harus, bahkan mungkin kalau orang tu jenis orang batuk ke, orang semua ke dia, jadi mungkin dia wajib bagi dia. Wajib dia pakai. Jadi hukum dia akan jadi wajib, sunat, harus, dia akan jadi semua gitu. Dia akan berubah mengikut keadaan dan situasi lah ni macam tu. Berubah pada situasi dia. Jadi hukum dia sekarang ni harus kita pakai, tak berdosa. Kita pakai dalam semaya, tak ada masalah apa. Kita tengok asalnya mana ada hadis, mana ada, tapi boleh jadi ibadat. Kita patuh. Boleh berubah. Fiqh ni dia berubah ikut masa, ikut kawasan. Fiqh kawasan kita ni lain, mungkin kawasan lain jadi lain. Fiqh yang ada dalam kitab kita dulu. Ada boleh pakai siapa tu? Boleh pakai siapa lain, tapi dia boleh berubah mengikut keadaan. Tapi hak qat'i tak boleh. Hak qat'i tu memang dah ada cukup dah kan. Hak benda hak berlaku zaman lah ni hak kita kata hak ni lah paling bila musim Covid ni, banyak fiqh baru tu hak sah kita ni pun sama, hak kita pakai topi ni, basuh tangan tadi. Basuh tangan guna sanitizer tu. Berkali-kali kesihatan alkohol tu. Guna alkohol tu ulama fatwakan jadi harus. Jadi kita duk basuh, kena banyak basuh, sak-sak basuh tangan, sak-sak basuh. Jadi kita kata tak bahaya ke? Basuh tangan tak membahayakan kita. Sebab tangan kita ni setuh mana-mana kita tak tahu, jadi sunat kita basuh. Kalau nak makan pun sunat basuh. Kat tangan kita ni memang guna untuk makan pun. Jadi kalau kita banyak sucikan tangan kita, maka itu adalah sebahagian daripada tutupan agama. Tu masya-Allah tabarakallah. Fiqh yang dalam ni, jadi kesihatan suruh tu dia tak bertentangan dengan apa yang disuruh oleh agama. Sebab fiqh je tok syekh kita nak jatuhkan fatwa halal, haram, harus dan sebagainya, dia akan tengok siapa hak fakar dalam bidang tersebut. Dalam bab Covid ni Tok Peti tak tahu apa. Tok dia kawan tu, Datuk Hisham tu lah, ataupun tim dia tu yang nasihatkan begini benda ni begini aku belum jebakkan ni. Jadi hukumnya ada pada ulama. Ulama pun tengok ni kerana ni semua, baru boleh buat hukum. Ambil khibrah pengajaran daripada mana? Daripada peristiwa. Daripada nasihat pakar dalam bidang tersebut. Jadi dia tak ada autoriti nak keluarkan perintah. Jadi siapa dia? Yang ada mufti. Mufti yang akan fatwa. Sebab tu fiqh, mufti, mujtahid. Fatwa tu dia beza. Mufti lain, mujtahid lain. Fiqh, kita baca fiqh ni. Sebab saya baca fiqh ni halal, haram tu. Hak lebih daripada tu, Tok Peti ni dia tengok suasana dan sebagainya. Kemudian ataupun dia boleh keluarkan fatwa hak lain. Dia baca buku, dia faham tentang ni, maka bila berlaku isu dia ijtihad. Dia ijtihad, tapi dia tak ada autoriti sebagaimana Tok Peti. Dia ijtihad, mungkin dia mujtahid. Itu dalam bab fiqh. Wallahu alam. Ya. Perempuan boleh untuk terhasil juga. Untuk dia solat hari Jumaat tu, orang perempuan boleh tak dia nak mandi sunat Jumaat? Boleh. Dia tak pergi Jumaat, dia mandilah pagi-pagi tu sunat hari tersebut.
Sunat hari Jumaat. Walaupun dia tak pergi Jumaat, tetap juga boleh harus bagi dia. Sunat bagi dia. Bukan harus, sunat juga bagi perempuan pun. Okey, ada. Habis dah. Kita habis, kita berhenti sini lah dekat dengan pukul 9 tu. Kita dihalangi oleh hujan lebat hari ni lah, menyebabkan kita pun kurang sikit malam ni. Orang perempuan lasu pun tak ada apa. Cerai sungguh. Banyak sakit perut hujan-hujan kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bi muradi.